Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera pada abangku yang dirindui selalu. Okey, apa khabar semua? Harap semua okey lah steady lah sorry lah, ini suara kurang elok sikit. Okey, hari ni gitar special. Chevelle, gitar Chevelle daripada Japan. Jadi sebagaimana yang komuniti sang pegitar kan, diorang memang dah sedia maklum lah, neck Chevelle ni memang best bang. Dia punya neck profile dia memang best lah. Okay. So yang ni model Chevelle AR70 made in Japan. Okay, jadi masa baru dapat gitar ni, dia punya keadaan dia teruk lah bang, memang teruk lah kan. So owner beli second hand, dia beli gitar ni terpakai. Lepas tu masa sampai ke sini memang terlalu banyak defect lah Jadi dekat sini kalau kita tengok, dia ada kombinasi pickup dia HSS. Okey. Yang ini dia humbucker daripada dua ni pickup daripada Jackson kan. Tapi yang satu ni lain, dia dah nampak macam dah pernah ditukar Jadi yang ini dia pakai hot rail. Untuk neck pickup ni dia pakai hot rail. Dia ada satu master volume dan satu tone. Lepas tu ada dua switch dekat sini. Okey, yang ni sekejap lagi saya cerita dia ada 5-way level switch dan under license float rose bridge. Tapi dekat sini dia ada font Chevelle dekat sini. So gitar ni saya dah refresh semula lah dengan fret stainless steel super jumbo. Okey, yang masa mula-mula baru sampai gitar ni dia kejap bunyi, kejap tak bunyi. Kejap bunyi, kejap tak bunyi kan. Bila kita goyang-goyang macam ni, ketuk-ketuk kan, baru dia bunyi. Okey, so apa yang berlaku? Gitar ni, yelah owner ni dia tak berapa faham sangat pasal gitar kan. Okey, jadi of course lah dia macam apa nama ni, rasa macam pelik lah kan, pasal gitar ni kejap bunyi, kejap tak bunyi kan. Mahal juga bang dia beli gitar ni, mahal juga. Lepas tu lepas saya cek, rupa-rupanya dalam ni bila saya buka, dia ada aluminium foil tape dan beberapa wiring yang dah berserabut. Jadi bila wiring tu dah berserabut, and dia akan ada touching dekat cavity shielding tu kan. Jadi bila ada touching tu, dia ada macam short sikit. Bila ada short sikit tu yang gitar tu kejap bunyi, kejap tak bunyi kan. Jadi apa yang saya buat dekat sini, saya terpaksa buat full rewiring semula gitar ni kan. Jadi dia punya masalah dia tu lah bang, kalau kita nak buat shielding ke, dia punya wiring tu kita tak boleh messy sangat lah kita tak boleh bersepah sangat kan. Dia kena proper wiring baru dia okey. Jadi kesian lah kat owner dia tak tahu apa-apa kan. Tiba-tiba beli gitar dah rosak macam tu kan. Saya consider itu kira rosak lah okay. Jadi okey, yang pasal switch ni, okey, saya tengok ada kemungkinan besar gitar ni pernah dipakai dipasang dengan sustainer. Ini saya punya teori lah mungkin dia dah pasang dengan sustainer, tapi masa dia nak jual tu, sustainer tu mungkin dia ambil balik dan wiring tu dia tinggal kat dalam tu. Jadi bila dia tinggal dalam tu, ada wiring tu dia masih live dan dia touching pada cavity shielding tu, aluminium shield tu kan. Tu yang dia shock tu, dia punya gain dia loss banyak lah tu, dia tak bunyi kan. Dia punya bunyi dia macam tak lawas boleh dengar kan. Jadi saya terpaksa lah buat rewiring balik semua. Saya dah masuk kapasitor yang baru. Lepas tu dia punya output jack ni pun longgar kan. Bila dah longgar tu memang kejap bunyi, kejap tak bunyi bang. Tu pun satu hal juga tu kan. Jadi saya ambil masa yang agak lama jugalah untuk buat rewiring balik, sebab banyak wiring yang dipasang balik tu dia dah berterabur kan. Dia dah macam terbalik sana terbalik sini kan. Jadi saya terpaksa call owner lah, beritahu gitar ni kena buat full rewiring balik kan. Sebab mula saya expect saya just nak repair mana yang okey je kan. Tapi tak boleh bang, tak boleh. Dia terlalu berserabut sangat kan. So saya terpaksa call owner bagi tahu
Gitar ni kena buat full rewiring balik lah kan. Okay, so dia, owner kata okey lah, proceed kan. Okey bang. Okey, gitar ni saya dah faham dah dia punya problem. Okey, kemungkinan besar gitar ni, okey. Sekarang ni yang ini adalah hot rail mini humbucker pickup, okey. Jadi sepatutnya switch ni tak ada. Okey, switch ni biasanya diorang pakai untuk sustainer, okey. Jadi saya punya teori adalah mungkin dulu gitar ni dia dah pernah pasang sustainer. So sebab tu dia pasang toggle switch mini ni. Okey. Jadi apa yang berlaku sekarang ni, mungkin masa dia nak jual kat abang, sustainer tu dia ambil balik. Dia pasang pickup ni, lepas tu dia pasang balik dah cacah berbar. Mungkin masa dia pasang sustainer tu, mungkin dia hantar dekat orang ni, mungkin dia buat betul lah. Lepas tu bila dia ambil balik sustainer tu, dia pasang balik pickup yang ni, dia pasang wire dah terbalik-terbalik. Saya pun tak tahulah apa yang berlaku. Jadi alhamdulillah lah saya dah betulkan balik. Jadi yang ini dia punya, okey, so dah bunyi balik lah. Okey, dah bunyi balik. Lepas tu neck pickup pun dah bunyi balik. Lepas tu dia punya mid pickup pun dah okey. Okey, so sekarang ni dah tak ada timbul isu masalah kejap bunyi dah tak ada. Sebab dulu yang abang dapat gitar ni, wiring dia memang teruk. Wiring dia memang berterabur. Dekat sini wiring dia saya dah betulkan balik. Okay, sepatutnya ada 2 je, tapi saya tengok dekat 5-6 wire dekat sini dia taruh. Itu yang jadi masalah. Jadi sekarang ni apa yang dibuat, gitar ni saya dah buat normal punya wiring. Okay, normal punya wiring yang standard, yang Japan punya, yang Japan yang memang dah siap pasang lah kan. So saya ikut balik wiring tu, tapi toggle switch ni saya disable. So ini dah tak pakai dah. Yang ni dah tak pakai dah. So tu je lah untuk makluman. Jadi bila buat full rewiring balik tu barulah dapat dia punya tone dia kan. Okey, yang tu wiring punya isu. Okey, dia ada satu lagi isu, iaitu dia punya bridge. Okey, dia punya bridge ni. Okey. So dekat bridge ni, dia punya saddle dia kebanyakannya dah haus. Dia punya saddle groove tu, dia punya longkang dia tu kan. So kita ada masuk skru yang kecil ni. Bila kita masuk skru yang kecil tu, bila kita nak buat intonation, tak boleh sebab bila kita nak ketatkan kan, ni dia punya skru tu, dia punya lubang skru tu kan. Okey, bila kita masuk kan, dia dah ada melecet kat dalam tu. Jadi bila dah ada melecet kat dalam tu, bila saya nak buat intonation, saya tarik ke belakang. Jadi bila saya tighten up, dia ke depan balik. Dia ke depan balik. Jadi tak boleh, kita tak boleh nak buat intonation. Kalau saya nak tarik, lepas tu saya tune, dia akan ke depan balik. Dia akan ke depan balik macam tu kan. Sebab apa? Sebab dia punya ni dah haus. Sebenarnya dah sampai masa dia lah dah sampai masa dia. Jadi opsi yang terbaik gitar ni memang bridge ni kalau boleh tukar lah bridge dia sebab dah tak elok sangat dah. Dia punya ada beberapa lah dia punya saddle ni dah haus. Saya susah nak buat reintonation dan juga dia affected pada tuning stability. Jadi dekat sini saya tengok ada satu saddle ni lain. Dia dah tukar, okey. Dia dah tukar dan dia menyebabkan saddle tu dia punya radius dia tak sama kan. Tali 2 lagi rendah daripada tali 1. Jadi saya susah nak buat setup untuk tali 1 kan. Dia punya radius dia dah ada tinggi naik kan. Ada tinggi rendah. Jadi saya terpaksa lah buat shim balik. Saya kena buka balik tadi, saya kena buat shim balik. Banyak kerja lah bang, gitar ni memang banyak kerja. Kena buat shim balik kan. Lepas tu shim tu kita pun bukannya boleh tinggi sangat kan. Dia ada paras-paras dia kan. Jadi saya pun buat lah balik dia punya shim tu. Nasib baik lah, boleh kan, nasib baik boleh. Pada sahabat-sahabat lah kan, kalau nak tukar saddle ni kan, kita jangan just ambil, tukar sebiji, just pasang, ambil sebiji, pasang, tak boleh bang. Dia ada radius dia kan. Sebab bawah ni dia ada nombor. Kalau kita tengok dekat saddle tu, bawah tu dia ada nombor. Melainkan kalau saddle tu, saddle yang jenis Cak Yam punya kan, saddle yang made in China punya tu, dia memang tak ada nombor. Tapi kalau macam Analysis ni, biasanya dia ada nombor 3, 2, 1, 1, 2, 3 kan. Okey. Jadi dekat sini dia punya saddle dia tu yang dia tukar yang baru ni, dia rendah, dia tak sama. Saya kena tinggikan dia. Tu memang problem lah bang. Saya
Jadi antara perkara yang saya paling tak gemar lah kan, yang paling saya tak gemar adalah nak adjust dia punya saddle tu. And even kalau kita swapkan dia pun, dia tak selesaikan masalah bang, sebab dia terlalu banyak sangat dia punya gap dia kan. Memang dia susah kalau kita nak adjust. Memang banyak problem bang. Jadi saya rasa the best way is tukar bridge lah. Gitar ni kena tukar bridge lah, sebab tak tahu apa yang owner yang sebelum ni apa yang dia buat, kita tak pasti. Tapi yang saya pasti memang ada modifikasi dekat sini kan, modifikasi yang tak sinkronis. Dia menyusahkan saya untuk buat setup kan. Jangka masa untuk saya adjust saddle ni memang lama kan, lama sampai saya terpaksa berhenti beberapa kali kan, sampai berhari-hari jugalah. Macam hari ni saya buat macam contoh wiring kan, macam wiring saya buat, wiring tu memang dia drag masa kalau kita nak buat full rewiring, pasal kita nak betulkan balik dia punya copper aluminium shield tu kan, ada yang dia touching dengan wire. Lepas tu wiring tu ada yang kita nak buang kan, ada yang kita nak pasang balik kan. Jadi apa yang saya buat dekat sini, okey, yang ni dia ada coil speed kan. Jadi bila dia buat macam tu, dia affected pada tone kan, dia affected pada tone, yang mana gain pickup ni dia jadi loss kan, dia tak sampai ke tahap yang optimum kan. Okey, jadi dia punya fretboard dia ni pun saya dah realign balik, saya dah gosok balik, dan saya dah tumpulkan kat tepi ni. Dia agak tajam juga kat tepi ni, saya dah tumpulkan supaya kita sedap kita nak grip kan. Jadi bila kita sedap nak grip tu, sedap lah kita nak main solo kan, sebab dia selesa kan, sebab dia selesa, dia ikut kita punya tapak tangan ni kan, kita punya palm ni. Jadi best lah kalau kita nak main. Okey, string action setup height untuk gitar ni adalah 1.25 mm. 1.25 mm. So alhamdulillah lah, boleh lah untuk main solo ke kan. Fret stainless steel, ini fret stainless steel size super jumbo, dia besar sikit daripada yang asal kan. Okey, kita dengarkan sound clean dia. Okey, so ini sound clean tanpa efek kan. Yang ni hot rail ni dia consider macam mini humbucker kan. So bunyi dia atas sikit daripada single coil dan bawah sikit daripada humbucker. Dia tak gemuk sangat, dia tak kering sangat bunyi dia kan. Okey, yang tadi tu neck pickup. Okey, single coil, mid pickup. Okay, untuk bridge pickup. Okay, kalau kita try pakai efek. Okey, yang ini bridge pickup. Okey, kita try mid pickup. Okey, neck pickup. Okey, sekarang ni saya switch kepada crunch channel. Neck pickup. Okey, overdrive neck pickup.
kita nak vibrator tu sedap bang. Kalau fret stainless steel ni kan, dia licin. Dia licin. Okey, kelebihan fret stainless steel ni kalau nak berbanding dengan nickel kan, okey, dia masing-masing ada pro ada kontra kan. Tapi kalau sekarang ni saya cerita yang pro lah. Okey, yang pro dia fret stainless steel ni dia durable. Dia durable dan dia wear proof, and dia maknanya dia tak haus lah. Kita pakai sampai bila pun ataupun dalam tempoh jangka masa yang lama, dia tak kemik, dia tak haus kan. So daripada segi playability dia licin bang, sangat-sangat licin kan. Bila kita nak main tu seronok lah kita nak main. Jadi sebenarnya kalau playability gitar yang bagus, dia mampu meningkatkan kita punya permainan, kita punya skill, kita punya mood, kita punya feel kan. So dia boleh boostkan dekat situ. Kalau playability gitar ni best kan. So tali dah rendah, tak buzzing. Okay, so dalam sorry tadi saya cakap string action height 1.5 bukan. Yang ni string action height dia 1 mm. Dia rendah lagi sikit. Okay, dia punya tone dia macam ni bang kan. Jadi dia punya tone dia tu, dia punya tone weight dia tu konsisten. Dia kalau macam setup yang macam ni, kalau kita buat amali flat leveling tu cantik, okey. So kita tak akan ada hadapi masalah bila kita nak rendahkan tali, dia tak buzzing, kita punya intonation pun okey kan. Okey, so dia punya bunyi dia konsisten. Jadi okey, untuk bridge pickup right. Kalau kita nak main riffing gitar ni sebab dia punya pangkal, dia punya narrow side ni dia kecil kan. Memang best lah kalau jari halus macam saya ni, memang okey lah kan gitar ni. Kalau nak main riffing kan, memang best lah kan. Okey, yang ni reader overdrive 1. Okey, sekarang ni overdrive 2. Bunyi dia kering sikit kan. So kita dengarkanlah dia punya bunyi rehearsal untuk intonation ni kan. So daripada bawah sampai atas tu bunyi dia synchronize kan. Tapi ada certain note, saya tak ingat tali 1 ke, tali 6 ke, tali 2. Saya tak dapat intonation tu agak tepat sebab masalah saddle yang saya cakap tadi tu kan. Ada dua tali, tali 1 dengan tali 4. Dia ada problem dekat saddle ni. Saya tak boleh nak tarik dia betul. Saya tarik je dia ke depan. Saya tarik je dia ke depan kan. Tapi dia sampai fret ke 15 tu dia okey. Sampai atas ni je dia ada turun sikit kan. So saya consider dia okey lah Lepas tu saya cakap tadi, so gitar ni ada modifikasi dekat sini. Ataupun dia tighten terlalu ketat sangat sampai menyebabkan dia melecet dekat bawah ni. Jadi dia affect pada physical saddle tu, dia menyebabkan saya tak boleh nak tarik dia secara smooth kan. So the best way gitar ni memang elok lah kena tukar bridge baru kan, tukar bridge baru.
Okey, kita dengarkan dia punya rehearsal untuk tuning stability tremolo. Okey, untuk tremolo yang ni saya tak boleh main dia lasak sangat macam yang sebelum-sebelum ni kan. Sebab atas kondisi saya cakap tadi lah, bridge ni dia dah sampai masa dia, memang nak kena replace lah tapi walau macam mana pun kalau kita nak balancekan balik kan, lepas kita main dive bawah tu kita tarik balik ke atas kan, dia okey balik kan. Tarik balik kan. Kalau kita tekan bawah, dia ada lari sikit kan, so kita tarik balik ke atas kan. So gitar ni problem dia tu lah, kalau boleh tukar yang ni kan. Lepas tu dia punya bridge pun dah sampai masa lah nak kena tukar bridge ni. Dia tak boleh main lasak sangat kan. Saya nak main tu confident tu tak ada kan. Okey lah, saya berhenti sampai sini je dulu untuk review Chevelle Japan ni. Hingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.